Perkembangan negeri di bawah Bayu. Fenomena air pasang terkini, 2 lagi rumah roboh. Butirannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya sahih. 2 lagi rumah penempatan atas air Kampung Forest Sandakan roboh akibat fenomena air pasang besar malam tadi. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Abdul Fuad Abdul Malik berkata, jumlah keseluruhan rumah roboh setakat ini 110 buah. Ini termasuk 70 rumah roboh Sabtu lepas dan 38 lagi pada Isnin. Beliau ditemui pemberita di perkampungan atas air Kampung Forest Sandakan. Sementara itu, sebanyak 127 keluarga membabitkan 708 penduduk terjejas kini berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Anib 2, Sandakan. Dalam pada itu, penduduk perkampungan pesisir pantai dinasihatkan agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, khususnya apabila fenomena air pasang melanda bagi menjaga keselamatan masing-masing. Masyarakat diingatkan sentiasa peka dengan ramalan dikeluarkan agensi teknikal selain mematuhi nasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana dan Pusat Kawalan Operasi Bencana Peringkat Daerah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ini berikutan monsun timur laut MTL bermula November sehingga Mac tahun depan dijangka lebih serius berbanding tahun lepas. Katanya sehingga hari ini 121,864 mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara seluruh negara, iaitu 67% daripada kadar keseluruhan mangsa ketika MTL 2021 dan juga MTL 2022. Kita ada lagi dalam tempoh 3 bulan, namun angka yang telah dipindahkan ke PPS sudah mencecah 67%, walaupun kita baru dalam tempoh sebulan mengharungi MTL untuk tahun ini. Jadi kita ingin berpesan kepada masyarakat supaya sentiasa peka, alert dengan nasihat dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh agensi-agensi teknikal kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan ke pos kawalan tempat kejadian rumah roboh di perkampungan atas air Kampung Forest Sandakan. Datuk Armizan turut menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang menunjukkan penambahbaikan dari tahun ke tahun, terutama aspek koordinasi dan persiapan menghadapi bencana. Keputusan memindahkan kuasa kawal selia bekalan gas sepenuhnya kepada Sabah akan membuka lembaran drastik dalam pembangunan negeri yang memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat. Ia sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan belia. Saya yakin kerajaan negeri sudah mengunjurkan satu jangkaan tentang kebaikan yang bakal diperolehi oleh negeri ini. Dan apa yang saya kendaki sebagai anak watan negeri Sabah adalah hasil cari gali minyak dan gas melalui SMJ Petroleum dan juga Petronas itu kelak akan memberi manfaat kepada pembangunan infra, bukan setakat di bandar, malah juga di luar bandar. Memang manfaat sebab dia memberi kuasa sepenuhnya kepada kerajaan negeri untuk membuat keputusan dari segi pemberian lesen. Dan pada masa yang sama mempermudahkan agensi-agensi ataupun orang-orang yang berniaga bisnes-bisnes di dalam industri gas ini. Jadi apabila dipermudahkan, jadi mudahlah untuk kembang. Mereka berkata demikian di Kota Kinabalu. Menerusi pemindahan kuasa tersebut, peletakan harga dan perjanjian baharu bekalan gas di Sabah akan ditentukan oleh kerajaan negeri. Program Outreach Belia Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 menyasarkan penglibatan lebih 3,000 belia yang berkecimpung dalam industri kecil dan sederhana. IKS menyertai program tersebut. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar, Azrul Ibrahim berkata, setakat ini lebih 1,000 belia berjaya dihimpunkan dalam program berkenaan yang dianjurkan di beberapa daerah. Ia bertujuan mendapatkan pandangan mereka mengenai program-program berkaitan pembangunan modal insan yang boleh diangkat untuk dimasukkan dalam Pelan Hala 7 SMJ. Satu strategi kita untuk mengetahui keperluan masyarakat di akar umbi
dan apalagi program-program ataupun perkara-perkara berkaitan dengan dasar dan polisi yang boleh diangkat kepada kerajaan sekaligus dijadikan program inisiatif baharu oleh kerajaan negeri Sabah. Azrul ditemui RTM selepas program outreach belia SMJ di Kampung Santing Papar. Selepas ini, program berkenaan akan diperluas ke kawasan Pantai Timur meliputi daerah Tawau, Kunak, Sandakan dan Beluran. Selain IKS, program outreach belia SMJ turut memberi fokus kepada sektor pendidikan, sosial dan kesenian. Kerjasama antara pengamal media dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terus diperkukuh dalam usaha membantu menyebar luas peranan TLDM menjaga keselamatan negara melalui program latihan menembak TLDM bersama pengamal media. Ia sekaligus memberi pendarahan lebih dekat tugas pasukan keselamatan dalam mempertahankan negara. Aktiviti seumpama sekaligus merapatkan kerjasama antara media dan TLDM. Panglima Wilayah Laut 2 Sandakan, Laksamana Muda Sazali Shoaib berkata, untuk memperkasa latihan kemahiran TLDM, pihaknya turut bercadang agar pengamal media di daerah Sandakan dimasukkan dalam latihan tahunan TLDM bersama agensi keselamatan daerah itu. Untuk mengeratkan silaturahim di antara TLDM dan media. Sambil itu juga saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab media tanpa jemu-jemu bersama dengan TLDM dalam apa jua latihan, exercise dan juga operasi di laut. Seperti yang lepas, kita telah pun berjaya melakukan latihan exercise Christmas, Ostek, Perang Borneo dan sebagainya. Dan ini latihan menembak adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti utama yang dilakukan oleh warga TLDM untuk mengekalkan kemahiran sama ada di darat, di laut dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas program berkenaan di lapang sasar TLDM Sandakan. Program dijayakan 12 media elektronik dan cetak Sandakan, antaranya RTM Sandakan, Astro Awani, Bernama dan Daily Express. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Terima kasih Syarizam.